Didik TV KPM. Hari ini cikgu nak berkongsi kepada anda tentang pendidikan moral kod kertas 1225. Ingat, moral ada satu kertas sahaja ya, iaitu ujian bertulis 2 jam 30 minit ya. Jadi saya nak berkongsi dengan kamu slide yang ada di sini. Baiklah. Baik, ini nama saya ya. Okey, baik. Baik, format peperiksaan saya dah beritahu tadi, satu kertas 2 jam 30 minit ya. Jadi bilangan kertas bertulis hanya satu ya, bukan dua. Dan seterusnya kita lihat kandungan kertas soalan ini kita bahagikan kepada 3 ya, iaitu bahagian A dia ada 5 soalan struktur ya. 5 soalan struktur, pelajar perlu jawab semua. Jangan lupa ya. Jangan ingat buat pilihan ya. Jadi kena jawab semua ya 5 soalan ini ya. Kemudian kita ada bahagian B. Bahagian B dia akan beri 2 soalan esei, iaitu soalan nombor 6 dan juga soalan nombor 7. Dan pelajar hanya perlu pilih mana yang dia paling selesa dan jawab satu soalan. Okey? Dan seterusnya bahagian yang ke C ya, bahagian C ya, murid-murid kita ada 2 soalan, soalan 8 dan soalan 9. Soalan 8 ada 2 bahagian A dan B dan soalan 9 pun dia ada pecahan A dan B. Jadi yang ini bahagian C murid perlu jawab semua ya. Jangan pula silap kemudian bahagian B kamu jawab semua, kamu tinggalkan pula bahagian C ya. Ini sangat penting ya. Kita lihat. Baik. Sebelum kita beralih kepada teknik menjawab ya, cikgu nak berkongsi sedikit tentang apakah panduan ataupun persediaan ya sebelum murid menjawab ya. Ini sangat penting sebab kita tak boleh terus pergi duduk dan mengambil peperiksaan, mesti ada persediaan ya. Yang pertama, murid tingkatan 5 SPM, kamu perlu menguasai kandungan akademik ataupun tajuk-tajuk ataupun isu-isu dari tingkatan 4 dan tingkatan 5 ya, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi kita perlu menguasai semua tema yang ada di tingkatan 4 dan tingkatan 5, iaitu tingkatan 4 kita ada 12 tema, tingkatan unit ya, dan tingkatan 5 kita ada 12 unit. Jadi ada 24 sahaja yang murid perlu kuasai ya. Dan yang penting ialah murid perlu fahami, murid perlu fahami semua isi yang diketengahkan dalam buku teks tersebut ya. Kalau ada pelajar murid tidak menggunakan buku teks, susah ya. Jadi buku teks tu menjadi apa orang kata kitab utama ya untuk menjawab soalan. Okey, kemudian selain memahami isi yang dikemukakan dalam buku teks, murid juga perlu membuat bacaan tambahan, rujukan tambahan. Saya selalu menggalakkan murid-murid saya merujuk kepada internet tentang suatu tajuk supaya mereka mendalami tajuk itu ya. Kemudian baca dan fahami kehendak soalan. Yang pertama, soalan tu dia minta keperluan ke, kepentingan ke, faktor ke, punca ke, jangan terkeliru. Kalau dia minta faktor, kita jawab kepentingan, terpesong. Betul atau tidak? Kalau dah terpesong, apa berlaku ya? Kurang markah, cikgu? Bukan kurang, kosong. Kosong? Tak ada istilah kurang, kosong terus kalau terpesong. Kemudian, jawab soalan mengikut kehendak soalan. Ya. Jawab soalan mengikut kehendak soalan, menepati soalan dan mesti patuhi markah yang diperuntukkan. Kalau bahagian A, 4, jawab mengikut kehendak 4. Jangan jawab terlalu sedikit. Baiklah. Didik TV KPM.